Kalau pawn A makan bishop di B4, queen akan masuk ke A1 membuat check, memaksa knight pergi ke B1 tutup serangan tu, dan kat sini bishop boleh datang ke A2 dan kita dapat tengok knight tu akan mati di Assalamualaikum dan hai kepada semua pencatur. Pertama sekali saya nak mohon maaf kepada semua pencatur-pencatur kat sini sebab apa? Sebab tahun ni kita semua raya terkejut. Korang terkejut, saya terkejut. Semua orang kat Malaysia ni terkejut sebab apa? Sebab kita raya awal sehari. Kita raya awal. Jadi saya nak mohon maaf lah sebab terlambat sikit nak update video dekat YouTube ni sebab memang terkejut guys, tak sempat nak siapkan lemang, ketupat semua habis, tak tahu kat mana. Okey, jadi sehubungan dengan itu saya nak ucapkan selamat hari raya lah mewakili semua tim, semua keluarga di SJS Academy ni. Kami nak ucapkan selamat hari raya, maaf zahir dan batin kepada semua masih belum terlambat lagi saya rasa. Dan hari ini sebab kita punya tema adalah kejut mengejut, jadi saya nak bawa korang untuk tengok satu game yang saya rasa sangat mengejutkan dan sangat pantas berlaku dalam sekelip mata sahaja. Hari ini kita ada game antara GM Magnus Carlsen, semua orang sudah tahu siapa itu Magnus Carlsen, menentang GM Daniel Naroditsky. Baik, Daniel Naroditsky ini merupakan seorang Grandmaster dari Amerika Syarikat dan sangat-sangat terkenal dengan dia punya channel YouTube. Korang boleh pergi ke YouTube dan check channel dia, Daniel Naroditsky. Dengan dia sangat famous dengan dia punya streaming, dengan dia punya live dan cara dia main lah. Dan dia ni merupakan antara player bullet yang sangat-sangat power. Dan hari ni kita nak tengok satu game bullet yang dimainkan antara dua orang ni di kejohanan Title Arena secara online pada tahun 2021. Untuk mana-mana pencatur yang tak tahu apa itu bullet duk sebut bullet ingatkan peluru ke apa kan. Bullet ni kita merupakan satu term yang kita panggil untuk game chess yang dimainkan secara sangat laju, iaitu dengan kawalan masa 1 minit dan ke bawah. So siapa yang main laju 1 minit ke bawah kita panggil bullet. Okey, baik. Kita nak tengok kat sini kita ada putih yang dimainkan oleh GM Magnus Carlsen menentang hitam yang dimainkan oleh GM Daniel Naroditsky. Jom kita tengok game ni. Magnus memulakan dengan pawn ke E4. Kita ada E5 dan seterusnya D4. Ini merupakan center game ya. Kat sini Daniel terus makan pawn E, makan pawn D4 dan diikuti dengan queen terus makan pawn D4. Knight C6 menyerang queen. Queen lari ke C4. Knight F6. Knight C3. Bishop ke B4 membuat pin ke arah knight dan juga ada ancaman untuk bishop terus makan knight kat sini supaya pawn B kena makan balik dan pawn sudah jadi double dan mungkin struktur pawn sudah rosak kat situ. Jadi kat sini Magnus Carlsen terus gerakkan bishopnya pergi ke D2, kawal knight tu, dan seawal move ke 6 kedua-dua pemain telah membuat castling. Kita ada 0-0 oleh Daniel Naroditsky, manakala castling panjang pula dilakukan oleh Magnus Carlsen. Rook E8 kat sini, pawn F3, D6 dan seterusnya satu gerakan yang dibuat oleh Magnus untuk menyerang king dengan tolakan pawn ke G4. Ini biasa macam biasa bila kita ada castling berlawanan arah macam ni, putih akan cuba menyerang hitam macam ni, manakala hitam pula akan cuba menyerang putih sebelah sinilah. Jadi serang menyerang di pagi raya kat situ. Okey, permainan diteruskan dengan bishop ke E6 menyerang queen. Queen lari ke E2 dan seterusnya. Sekali lagi knight masuk ke D4 menyerang queen. Bukan sahaja masuk, masuk tu sambil-sambil buka peluang, buka ruang untuk pawn C mara ke depan. Okey. Jadi kat sini queen terus lari ke F2. Kita ada kat situ sambil menyerang knight dan C5 dimainkan macam saya cakap sambil mengawal knight kat situ. Kita ada A3 menyerang bishop dan kat sini bila kita cuba menyerang lawan, terutamanya bila kita main bullet, sudah pastinya akan ada sacrifice taktik dan sebagainya. Dan kat sini Daniel tak larikan bishopnya, dia terus gerakkan queennya pergi ke A5 cuba untuk menyerang king putih. Dan kat sini kedua-dua pemain baru sahaja mengambil masa sebanyak 10 saat saja guys. Memang laju, memang mengejut. Biasalah GM kan. So memang lajulah, dia punya cara main pun bagus. Okey.
Kat sini apa jadi ni? Boleh tak pawn makan bishop? Sememangnya tak boleh. Kenapa? Kita tengok kat sini. Kalau pawn A makan bishop di B4, queen akan masuk ke A1 membuat check, memaksa knight pergi ke B1 tutup serangan tu, dan kat sini bishop boleh datang ke A2. Dan kita dapat tengok knight tu akan mati dimakan oleh queen nanti. Dan memang king ni memang terkejut lah, tak sempat lah nak buat ketupat ke lemang ke, tak ada. Memang kemungkinan besar akan di checkmate macam tu lah. Okay, so sebab itulah selepas queen A5 kat sini, Magnus Carlsen pilih untuk defend dengan knight pergi ke B1. Larikan knight dan cuba defend pawn di A3 kat situ. Baik, permainan diteruskan dengan pertukaran bishop kat sini. Kita ada bishop makan bishop D2, diikuti dengan queen makan bishop D2, dan seterusnya queen ke B6. Pawn ke G5 menyerang knight, knight lari ke D7, dan seterusnya pawn ke F4. Kalau kita tengok kat sini, pawn Magnus Carlsen ni sedang mara menuju ke depan dan sangat-sangat menakutkan sebab F5 nak datang lepas tu mungkin nak tambah lagi pawn ni lah, dan mungkin serangan yang berbahaya boleh dilakukan di sebelah king side kat sini. Namun di move ke 16 ni, GM Daniel Naroditsky telah mendapat satu move yang bagus, dapat cari satu move yang sangat-sangat cantik. Baik, so korang boleh pause video ni kat sini dan cuba cari apakah move yang terbaik kat sini. Silakan. Tahniah kepada siapa-siapa yang menjumpai move ini, move yang saya masukkan kat sini yang GM Daniel buat ialah bishop pergi ke B3. Okey, kenapa? Kita dapat tengok bishop pergi ke sini, ditambah pula dengan knight yang ada kat sini. Dua-dua tu sedang menyerang pawn dekat C2 kat sini. Dan of course, bishop di B3 tu tak boleh dimakan lah. Kalau pawn C makan bishop di B3 tu, knight akan malik pula, akan makan balik. Tengok tu, laju sangat kan. Knight akan makan balik pawn tersebut tu sambil membuat fork, menyerang king dan juga menyerang queen. Dan of course lepas king lari ke C2, knight akan makan queen, dan ini adalah kalah untuk putih lah, dah hilang queen. Okey, kita kembali ke sini. Macam mana pula kalau pawn tu maju ke depan, tolak ke C3 menyerang knight? Ini sangat-sangat basic lah. Bishop boleh makan rook je kat situ, dan ini tak mungkin dilakukan oleh putih lah. Okey, baik. Selepas bishop ke B3 kat sini, GM Magnus Carlsen mainkan bishop ke D3 mengawal pawn di C2 macam ni. Namun kat sini sekali lagi Daniel terus menyerang dengan tolakan pawn ke C4. Dia serang pula bishop D3 tu, cuba untuk alihkan bishop tu lah. Dan kat sini Magnus terus bishop makan pawn di C4 dengan idea untuk buka dia punya rook dengan queen tu untuk makan knight di D4. Itu dia punya ancaman. Sementara tu dia pun ancam nak makan jugalah bishop di B3. Namun sekali lagi GM Daniel membuat satu gerakan yang bagus. Dia tak makan apa-apa pun, dia tak lari apa-apa pun kat sini, tapi dia tambah serangan dengan rook A pergi ke C8. Ini satu file yang sangat-sangat cantik, sangat-sangat bahaya. Kat sini memang bishop tak boleh nak makan bishop B3 sebab knight akan makan bishop B3 balik, dan kita dapat tengok pawn tak boleh nak makan knight. So ini adalah checkmate sebenarnya, checkmate yang sangat kesian macam ni. Okey, selepas rook A ke C8, apakah yang dimainkan oleh putih? Putih mainkan queen makan knight di D4. Cuba untuk tukar queen. Namun kat sini sekali lagi Daniel mainkan satu gerakan yang bagus dengan rook makan bishop di C4. Dia tak kisah pun pasal queen. Sebab apa kat sini? Sebab kalau queen makan queen B6, rook akan makan pawn C2. Sekali lagi ini adalah checkmate yang sangat menyakitkan hati. Sangat senang kat situ. Okey, jadi sebab itulah selepas rook makan bishop C4 kat situ, Magnus cuba larikan queennya balik pergi ke D3. Dan sekali lagi dia cuba, dia kata kalau rook makan pawn dekat C2 ni, dia nak makan pakai queen lah. Cuba bagi queen dia untuk dapatkan rook dengan bishop. Mungkin okey lah. Namun sekali lagi banyak ni move-move yang bagus. Memang game ni sangat menarik. Kat sini move bagus yang dibuat oleh GM Daniel ialah queen pergi ke E3 check. Dia bagi free macam tu je queen, dan semestinya queen tak boleh makan queen E3 sebabnya rook macam biasa boleh makan pawn C2, checkmate juga. So selepas queen E3 check ni,
Baik, kat sini memang putih tak dapat nak buat apa. Kalau Magnus cuba tutup serangan check tu, contohnya dengan knight pergi tutup dekat D2, semestinya queen akan makan queen D3 secara percumanya. Pawn tak boleh nak makan balik ya, sebab ada pin kat situ. So selepas queen E3, Magnus mainkan rook pergi ke D2, cuba tutup serangan check macam tu. Tapi kat sini serangan terakhir, gerakan terakhir yang dibuat oleh Daniel ialah dengan rook makan pawn di C2, sekali lagi membuat check. Dan seawal move ke 21, GM Magnus Carlsen telah resign dan menyerah, kalah. Baik, kenapa je? Jom kita kaji kat sini. Baik, kat sini kalau king larikan diri pergi ke D1, semestinya rook akan makan rook D2 sambil buat double check kat situ, memaksa king kembali ke C1, dan selepas itu rook pergi ke D1, sekali lagi double check kat situ, dan ini adalah checkmate lah untuk putih. Baik, kita kembali ke sini. Selepas rook makan pawn C2, apa jadi pula kalau queen yang makan rook C2 kat situ, semestinya bishop akan makan balik queen C2, king makan balik bishop C2, dan selepas itu queen boleh makan pawn E4 yang kita dapat tengok. Queen membuat fork menyerang king dan juga menyerang rook. Rook akan mati satu lagi, dan memang ini adalah kalah untuk putih. Sebab itulah selepas rook makan pawn C2 di move ke 21, GM Magnus Carlsen telah resign kat sini. Dan yang paling menarik, yang paling terkejutnya ialah apa guys? Pada move ke 21 ni, diorang baru mainkan game ni selama 26 saat. Tengok, tak sampai separuh minit pun pun kalah GM Magnus Carlsen. Itulah yang mengejutkan ramai pihak. Tapi bila tengok balik lawannya, memang tak terkejut sangat lah. Sebab apa? Sebab GM Daniel Naroditsky memang merupakan antara pemain bulat yang sangat-sangat bagus di dunia ini. Baik, itu saja saya punya game yang kalut, yang pantas, yang laju, yang mengejutkan, sesuai dengan tema raya kita pada hari ini. Baik, itu saja untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton. Sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Selamat bercatur. Assalamualaikum. Bye-bye. Express Academy.